Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتاب العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah SWT, pengurusi masjid kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, serta para sahabat sekalian. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana pada malam yang mulia ini, dengan izin Allah SWT, dapat sama-sama kita melangkahkan kaki kita ke sini. Dan dengan izin Allah SWT dapat kita berjamaah dan juga dapat meneruskan pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, memberkati kehidupan kita. Dan juga Allah SWT akan memasukkan kita ke syurganya tanpa hisab, insyaAllah. Ya? Jadi pada malam ini saya akan sambung itu perkara yang berkaitan dengan kitab Muniyatul Musalli ini yang membicarakan tentang bab solat. Ya? Kita dah melepasi iaitu perkara yang berkaitan dengan sunat hai'ah. Nah, jadi saya akan sambung pada muka surat 30 dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka iaitu kepada seksa ia terlebih hampir. Dan lagi disebut pada hadis tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kirakan, yakni barang yang ada hadir hati serta Tuhannya daripada sembahyangnya. Dan bahawasanya orang yang sembahyang sembahyang ia, maka tiada disurat ditulis baginya daripada sembahyang sudusnya, iaitu 1/6, dan tiada usyur 1/10, yakni bahawasanya yang disurat baginya daripadanya kadar yang ada padanya hadir hati serta Allah, dan kadar yang hadir hati serta Allah ni bermakna hadir hati ingat pada Allah, yakni berserta dengan ingat pada Allah. Ya? Hadir hati dia kata serta Allah dan kadar khusyuknya bagi Allah pada sembahyangnya. Dan yang demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan kadar lalainya. Dan jaganya bagi orang yang hadir lagi khusyuk, iaitu orang yang khusyuk pada sekalian sembahyangnya, disurat baginya sekalian pahalanya. Dan yang lalai pada sekalian sembahyang, tiada disurat baginya sesuatu. Jadi Hasan Al-Basri nak kata macam ni. Dia kata sesungguhnya orang yang tidak khusyuk di dalam sembahyang ini, iaitu tidak hadir hatinya. Ya? Tidak hadir hatinya ini bermakna apa dia? Kan? Dia tu datang dari sudut body dia, badan dia datang. Ya? Tetapi hatinya, pemikirannya kelain. Nah, jadi itu nak mengatakan bahawa, ya, dia kata orang yang sembahyang sedemikian rupa, iaitu seksanya lebih dekat, ya, untuk dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata, dan solat itu bergantung kepada sekadar mana khusyuk hatinya dan lalainya. Maka Allah SWT akan suratkan sekiranya keseluruhan sembahyang itu khusyuk, iaitu hadirnya hati,
serta Allah maknanya hadir hati kepada Allah. Kan? Jadi sekejap lagi kita bincang apa yang dalam kitab ni. Tak, saya ambil kata-kata Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali dia ada bincang 6 perkara. Ya, okey. Jadi itu ulas ataupun apa dia ni ringkasan daripada apa yang nak dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dia tak dapat 1/6 daripada sembahyang markah, tak dapat. 1/10 pun tak dapat. Nah, sekiranya proses hatinya tidak dipentingkan. Dan sekarang ni dia solat, maka dia kata hanya senya ia solat. Tetapi tidak ada pun disuratkan tentang pahalanya. Jadi kita kena jaga baik. Ya. Dan saya baca lagi pada muka surat 31 pula dia kata, maka ijtihad oleh. Maka naklah ijtihad apa dia? Bersungguh-sungguh. Nak ijtihad. Hai orang yang berkehendak akan lazat munajat akan Tuhannya. Bagi orang yang berkehendak untuk mereka itu bila dalam sembahyang munajat ataupun hendak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala hatinya, ya. Mudah-mudahan dikasihan Allah akan kamu, maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hadir hati dan ikhlaskan dia bagi Allah. Apa makna khusyuk? Apa makna hadir hati? Apa makna ikhlas? Ini 3 benda dalam perkara ni. Dan hendaklah tadabbur akan barang yang kita bicara dari kalam Allah. Maknanya apa kalam? Iaitu segala ayat Al-Quran, segala zikir, segala tasbih. Maka kita hendak tadabbur. Itu adalah syarat untuk nak hadirkan hati, hadir khusyuk dan juga ikhlas. Kita match lagi dengan Imam Ghazali sebut apa? Imam Ghazali sebut ada 6 perkara. Ya? Okey, dia kata, maka dia kata yang kita bicara daripada kalam Tuhan kita di dalam sembahyang dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya. Tak nak baca gopoh gapah. Maknanya ada setengah orang baca Fatihah pun gopoh gapah. Bila dia rukuk, Subhana Rabbiyal Azim tu tak bunyi. Macam mana dia buat? Subhanallah. No. Maka dia bertenang-tenangan. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Biar setiap kata yang dia sebut itu maknanya dan sebutannya itu betul. Dan kalau sebut salah Ustaz, solat tak sah ke? Untuk tasbih solat sah. Tapi tak khusyuk. Tadi itulah. Sebab kita bincang bab khusyuk. Dia tak baca apa-apa pun sah. Tetapi kenapa kita baca tasbih? Kenapa Nabi suruh kita baca tasbih? Untuk menghadirkan khusyuk tadi. Dan menghadirkan ikhlas tadi. Ya? Kalau sempat kita bercerita panjang sikit tak pasal rukuk dan sujud. Kenapa sampai Nabi SAW suruh bertasbih? Tak boleh baca Quran. Nabi tak bagi. Kecuali ayat-ayat Al-Quran itu mengandungi makna tasbih. Apa makna tasbih? Makna mensucikan Allah. Sebab itu bila kita rukuk, bila kita sujud, tak boleh nak baca qul huwallahu ahad. Tak boleh. Kena baca Subhana Rabbiyal Azim ke, Subhana Rabbiyal A'la ke, Subuhun Kudusun Rabbuna. Apa-apa tasbih, tak jadi masalah. Tapi kita dekat tanah Melayu ni, dekat Malaysia ini, ulama' dah aturkan. Dan ulama' ambil kat mana yang kita duk baca tadi? Ambil dalam hadis. Nabi SAW suruh baca. Ada lagi bacaan-bacaan yang lain. Tuan-tuan nak baca Subhanakallah. Tak jadi masalah. Asalkan maknanya tasbih. Jangan pelik pula bila kita dengar orang sebelah baca Subuhun Kudusun. Tak, Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Dalam rukuknya. Ataupun dalam sujud. Okey. Dia kata dan jangan bersegera. Bersegera ni jangan tak ikut apa dia ada? Muratalnya. Kita pun cek semayang kita semayang. Sekarang macam mana? Cek sendiri, saya tak tahu. Sebab kita tak buat ujian. Kadang-kadang orang jawab azan.
Dan saya nak peringatkan juga, bila azan jangan duk cakap. Nah, dengar dan jawab, dengar dan jawab. Nah, tapi masalah ni yang bercakap ni kena kat saya. Saya tak nak bercakap dah. Orang pula kita tanya soalan. Kuat pula tu. Nah, jadi saya cakap pada umum. Nah, bila azan, dengar azan. Jangan bercakap. Bila habis azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Baca biar betul. Dan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah salatul qamah. Amin. Sebab Nabi SAW kata apa dia? Siapa yang baca doa tu tak ada tempatnya. Nah, di akhirat nanti melainkan syurga. Tapi baca dengan betul. Nah, sebab itu saya pun orang kata tertarik dengan kata Hasanul Basri pada khusyuk dan lalainya. Kadang-kadang kita buat suatu benda tu rugi. Kenapa? Sebab bukan diparas sedar. Apa bukan diparas sedar? Contoh. Nah, imam pun wirid. Subhanallah, subhanallah. Lama dah kita wirid lah. Kita faham tak mana dia? Ataupun mulut saja kita kata subhanallah. Nah, tapi hati menerawang. Nah, ada juga. Ada juga orang baca alhamdulillah salah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana hak hurufnya? Dia tak mati kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru ada hak kat belakang tu. Kalau nak sambung, alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah, untuk siapa sebenarnya? Ni berada di bawah paras sedar. Nah, jadi sebab tu masa solat pun kita berada di dalam keadaan sedar. Begitu juga masa wirid. Nah, masa wirid. Terutamanya orang yang baca ayat-ayat manzil. Ayat manzil ni panjang tau. Ada belaka kan. Bermula daripada Fatihah. Kan? Lepas tu, ayat kursi. Lepas ayat kursi, surah Baqarah pula. Surah Baqarah ada berapa jenis kan? Lillahi ma fis sama amanar rasul. Lepas tu ada pula daripada surah Al-Hasyr. Wiri lau anzalna hadzal Quran. Lepas tu ada pula daripada surah Al-Mu'minun. Nah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Nah, itu ayat-ayat manzil. Nah, dan ada pula daripada surah Ar-Rahman sehinggalah habis kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau buat kat sini terlalu panjang. Tapi kalau nak buat sendiri, buatlah. Nah, okey. Jadi sebab itu khusyuk ini adalah orang sekarang duk bincangkan adalah yang dipanggil parah sedar tu. Macam kita duk main handphone, anak cakap, bini nak bercakap tak? Dia bercakap 2-3 kali. Kita dengar dia bercakap, tetapi kita berada di bawah paras tak sedar. Dengar je. Tak, lepas tu kita tanya, awak cakap apa tadi? Begitu juga dengan solat. Imam Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duk khayah. Sedangkan kita ni dah sembahyang, kadang-kadang ada yang 10 tahun dah. 5 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Pak Fatihah tak settle. Tak faham. Lepas tu baca blok kecoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi ini yang dimasukkan oleh Hasanul Basri. Kita boleh cek diri kita. Kalau kita bacaannya tak betul, bermakna solat itu tiada khusyuk padanya. Dan tiada ikhlas padanya. Sebab kalau kita nak minta barang dengan ibu kita, kita cakap macam mana? Nak minta duit RM50. Pergi jumpa seorang ibu ataupun bapa, dia kata apa dia? Nak duit RM50. Mak dia tanya, mu nak apa? Nak datang seorang cakap beradab je tak? Mak, nak boleh tak nak duit RM50?
Mak faham dah. Dia mari setiap hari Ahad memang minta duit sebab nak balik asrama ke mana. Tapi adab. Adab itulah yang akan melahirkan khusyuk. Adab itulah yang akan melahirkan ikhlas. Anak baca elok-elok bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, dan talafuz. Jangan pula orang, kalau orang sebelah dengar, okey. Kalau orang sebelah lagi dengar, ada ulama kata makruh. Ada orang sebelah yang ketiga dengar, ada dua pendapat. Nah, ada ulama kata haram, ada setengah kata makruh. Tapi makruh pun makruh tahrim dia panggil. Bacaan kita tu kuat sangat sehingga kau orang tiga dengar. Kalau orang yang keempat dengar, hukumnya haram. Sebab tu berhati-hati dalam nak baca Fatihah. Bukan dia suruh kuat bacaan, tetapi suruh lafazkan setiap huruf untuk kita. Sebab ada setengah orang tu dah lah baca kuat. Siap lagu pula. Kita nak baca pun tak boleh. Nah, dia duduk seorang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makmum. Nah, hak gitu pilih-pilih, justru dia jadi imam. Nah, kena jaga benda tu. Sebab ukurnya boleh sampai kalau orang yang keempat, 1, 2, 3, 4 dengar, ulama bersepakat haram. Nah, yang tu tak ada khilaf. Ingat tu. Nah, kan? Ni belajar bab sembahyang. Nah, okey. Jadi apa lagi dia kata? Imam Al-Ghazali menyebutkan, dalam ni tak ada ni saya ambil daripada Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, ya. Imam Ghazali kata, kalau kita ni hendak khusyuk, dia ada 6 perkara. Yang pertama dia kata hudurul qalbi. Tuan-tuan nak hafal pun hafal, tak nak hafal pun tak apa, faham je. Nah, hudurul qalbi bermakna menghadirkan hati. Dan cara bagaimana kita nak hadirkan hati, kebanyakannya orang, bila tak hadir hati ni diganggu oleh setan. Setan bisik-bisikkan. Nah, siapa? Termasuklah kita semua, satu masjid, termasuk imam. Termasuk ustaz nak mengajar. Nah, termasuklah makmum semua. Tadi hujan. Tadi cermin kereta, tingkap tutup ke tak? Dia duduk main gitu. Habis dia was-was. Kan? Maknanya badan hadir tapi hati ingat ke lain. Sebab itu orang duk baca tak? Qul a'udzu birabbin nas, nak mengelakkan bisikan setan. Dan orang baca wa qul a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Imam biasa baca. Tak? Ya? Jadi apabila kita nak sembahyang, dalam Al-Quran sebut dah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia masuk masjid, duduk dalam saf, sampailah dia sebut lillahi ta'ala, tak settle lagi. Barang-barang yang perkara sebelum solat, yang tu setan pun tepuk tangan. Sebab itu make sure. Bila kita nak sembahyang, bila sampai pada lillahi ta'ala, cut off. Benda lain. Kalau sampai lillahi ta'ala, nak duduk ingat benda lain lagi, setan pun tepuk tangan. Sampai ke akhir solat, dia akan bawa kita. Tu. Dan semua orang diganggu kan? Jawapannya semua. Dah kenapa? Sebab setan dah janji dah. Dengan sebab kamu keluarkan aku daripada syurga, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan melekakan mereka illa kecuali ibadakal mukhlasin. Hamba-hamba engkau yang ikhlas. Ni nak bincang nak masuk bab ikhlas. Sebab tu nak bincang dalam kitab ni banyak. Dia nak kena tarik. Tak? Jadi Imam Ghazali kata hudurul qalbi. Hadirnya hati. Kalau kita bincang dalam muka surat 8. Saya sebut je lah muka surat. Sebab tuan-tuan tak ada kitab kan.
Ya, tuan-tuan tak ada kitab. Kecuali kita boleh buka kita punya skrin ke apa semua sekali nak tengok kitab. Sebab saya pun duk mikir macam tu. Sebab makmum sekarang dia tak bawa kitab kan. Mungkin banyak sangat apa dia ni subjek apa tak. Jadi cara pendekatan untuk kita nak settlekan benda ni mungkin kita boleh pancarkan dekat mana skrin, makmum boleh tengok kat situ. Nak? Kitab apa yang dibincangkan? Teks tadi. Nak? Dan nota tu terpulang pada masing-masing lah. Nak? Sebab dekat satu masjid tu, dekat Labu Lanjut memang saya cadangkan lah. Sebab dia masjid tak sebesar ni. Ya? Tapi jemaah dia tu padat. Nah, jemaah dia tu macam gini lah. Minat dengan ilmu lah. Kalau kita buat majlis ilmu tu, yang mengajar situ rasa puas hati. Ramai kehadiran dia. Saya kata kat dia, apa saya kata tak? Saya bawa saya punya iPad, saya pancarkan kat sini sebab tafsir kan. Saya tunjuk satu-satu. Pakat tengok belakang. Nak? Dan masjid-masjid pun kita kena ke arah tu. Nak? Kita kena ke arah menggunakan benda-benda ni. Nak? Ya? Kita tak boleh biarkan keadaan datangnya lepas itu. Ya? Dekat satu masjid pun saya tanya juga. Saya kata saya mengajar benda ni dah 5 kali. Malam ni saya nak tanya. Saya kata. Nak? Kan? Tapi benda-benda itulah ya kita kena sediakan prasarana itulah kan ya. Kan kat sini saya tak tahulah macam mana kan ya mungkin. Jadi dalam bab ni saya nak ulang balik Imam Ghazali kata ada 6 perkara walaupun tak sempat nak uraikan 6 perkara saya sebut tuan-tuan simpan. Yang pertama hudurul qalbi iaitu hadirnya hati kan. Yang kedua dia Imam Ghazali kata at-tafahum. At-tafahum ni bermakna kita faham. Sama dengan Hasanul Basri sebut. Kamu tadabbur segala bacaan kalamullah. Kalamullah yang mana? Iaitu ayat Quran dan juga zikir-zikir yang terkandung dalam tu. Kita faham. Habis itu Ustaz dah surah? Surah tak apalah. Kan? Sebab surah imam kadang-kadang tukar-tukar selalu tak. Tapi yang poin yang pentingnya adalah memahami Al-Fatihah. Tak. Dan kalau kat sini ada kelas bahasa Arab pun lagi senang. Nah, lagi senang. Nak memahami tak? Sebab memang student saya pun walaupun student engineer, saya tekan suruh faham bahasa Arab. Dan saya ada kaedah-kaedah dia. Tak? Kan? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita baca bismi? Tak baca bismu? Tak. Dan saya ingatkan. Ya. Student-student, termasuk student saya lah. Tak. Walaupun dia engineering, saya kata medium instruction in English. Saya mengajar bahasa Arab pun dalam bahasa Inggeris. Tak, sebab ada international student. Tapi sebenarnya kita kena ikut satu sunnah Nabi yang besar adalah mempelajari bahasa Arab. Sebab itu Nabi SAW dihantar oleh Allah dekat Bani Sa'adah. Ibu susuan dia nama Halimatus Sa'adiyah. Kerana Bani Sa'adah merupakan satu bani yang paling fasih bahasa Arabnya. Tuan-tuan tahu, ya? Bahasa Arab ini dikotori sehingga kan student-student Arab, saya nak cakap Arab, dia tak nak. Dia nak bahasa Inggeris juga. Kenapa? Dia takut salah nahu. Sekarang ni, kalau baca, okey. Nah, ana uridu an atakallama bil laghati al-arabiyyah ma'aki ya Syekh. Saya kata dekat Arab. Nah, للأسف الشديد kan nahnu natakallam bil Inggrizi. Dia nak cakap juga bahasa Inggeris. Nah, sebab kalau cakap bahasa Arab dengan saya nak suruh bunyi huruf baris hak belakang. Sebab baris belakang itulah yang nak menentukan kefasihan bahasa Arab. Kalau orang sebut, kita belajar bahasa Arab, orang sebut Bismillah, terus salah. Nah, ada sekarang, ada setengah tu kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Salah.
Sebab dalam bahasa Arab, dia adalah sifat mausuf. Dan Allah kita baris bawah, Ar-Rahman kena baris bawah, Ar-Rahim kena baris bawah. Tak? Jadi saya pun tak tahu kan, nak perkasakan bahasa Arab ni macam mana kan. Sehingga kan sekarang ni saya dah mula menulis satu buku. Ya. Buku bahasa Arab, buku yang simple. Ikut buku tu, insya-Allah tuan-tuan boleh memahami Al-Quran walaupun tak boleh communicate in Arabic. Nak? Ya? Tapi tak siap, tak tahu bila siap nak. Duk main sibuk semua kan. Kan jadi yang kedua Imam Ghazali kata at-tafahum, faham. Betul lah tak? Kita faham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman daripada perkataan Rahimah. Ar-Rahim pun daripada perkataan Rahimah. Apa maksud Allah? Dan kita duduk bersoal itu adalah tentang solat. Nah, bukan yang terlintas di hati kita, kereta tadi kunci ke tak lagi? Selipar aku basah ke tak lagi? Hujan? Berarti Imam Ghazali kata kena tafahum. Apa makna Allah Subhanahu Wa Taala? Maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pun duduk mendengar tak? Dan pada masa itulah kita mula untuk nak absorb akidah. Hanya pada Engkau ya Allah aku sembah, dan pada hanya Engkau ya Allah aku minta tolong. Tak? Sebab tu siapa yang ngaji bahasa Arab, dia ada mubtada muakhar, dia ada khabar muqaddam. Tak? Patutnya kita boleh kata na'budu iyyaka, tapi Allah SWT turunkan, terbalikkan. Iyyaka na'budu. Kalau kita duduk ngaji bahasa Arab biasa-biasa, na'budu iyyaka ya. Wa nasta'inu iyyaka. Ikutilah kelas bahasa Arab. Sebab bahasa Inggeris dah lama dah. Kita duduk mengaji dan duduk perajakan dia. Sehingga kawan kata, kalau kamu tak pandai bahasa Inggeris, kamu nak hidup mana? Bersepah orang tak pandai bahasa Inggeris. Elok je hidup. Nak ngaji bahasa Inggeris tak salah. Tetapi bersalahnya kita kerana mengenepikan bahasa Al-Quran. Nak ngaji bahasa Mandarin, ngaji lah. Sebab Mandarin ke, apa ke, semuanya adalah milik Allah. Tak? Sekarang pukul 8:04 nak? Betul ada lagi 8 minit. Saya nak habiskan yang ni. Yang ketiga, yang pertama apa dia? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua at-tafahum. Yang ketiga dipanggil at-ta'zim, mengagungkan Allah. Ketika mana kita nak mengagungkan Allah? Iaitu ketika tilawah. Sama ada tilawah itu berbentuk Al-Quran ataupun tilawah. Tilawah ni bacaan lah. Ya? Bacaan itu berbentuk zikir. Al-Quran tu macam mana? Kenapa nak mentakzimkan Allah? Yang pertama, walaupun kita tak faham, hebatnya bahasa Al-Quran. Tak? Sehingga kan orang-orang Arab sendiri tak boleh nak cabar. Kan? Kita kena rasa. Contohnya imam baca jenis ada as-sajah, ada at-tibak dalam sudut ilmu balaghah. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semua nah, itu dari sudut bunyi, tak masuk lagi dari sudut tadabbur maknanya. Tak? Tuan-tuan baca tu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lah kan dia berhenti sama je tak? Dengan ya tak ada baris belakang. Tak, agungnya. Itu baru kalam. Tak dengar lagi, tak masuk tadabbur, tak masuk tafsir lagi. Yang ketiga. Apa dia? At-ta'zim. Yang keempat. Kena ada perasaan yang dipanggil al-haya. Malu. Malu pada Allah.
Sebab malu itu di antara bila tuan-tuan belajar ilmu tasawuf, malu itu adalah daripada sifat al-khudu' wal khusyuk. Tak, malu. Nabi SAW sembahyang malam sampai bengkak kedua-dua kakinya. Bukan kerana nak masuk syurga. Kerana Nabi dah memang dijamin masuk syurga. Nabi beristighfar sebanyak 100 kali. Dalam hadis yang lain lebih daripada 70 kali satu hari. Kenapa Nabi beristighfar? Nabi kan maksum. Kerana ada sifat al-haya, malu. Kita ada tak sifat malu? Ada orang ada juga sifat malu, tapi malu tak bertempat. Malu nak pergi masjid sampai tak datang ke masjid. Tak sembahyang tak malu pula. Kan tak? Al-haya'u dia panggil. Bukan al-hayatu. Al-hayatu hidup. Sifat malu kenapa? Ya Allah, aku malu. Sekiranya aku sembahyang tak bersungguh. 24 hours kau bagi ke aku dah sibuk dengan dunia. Aku dengan kau ni paling panjang pun 10 minit. Takkan aku nak fikir masalah dunia juga? Satu. Malu lagi pada Allah SWT. Kenapa? Iaitu kerana sembahyang yang khusyuk ini tak padan pertukaran dia, Allah SWT bagi kita syurga. Tak malu kita. Kan? Yang keberapa? Yang keempat dah. Yang kelima apa dia? Yang kelima al-haibah ataupun al-khawf. Al-haibah ni bukan hebat. Takut, gerun. Takut apa? Dengan sembahyang yang aku buat ni pun tak, aku akan dimasukkan ke neraka juga. Takut. Dan yang keenam adalah, apa dia? Yang keenam dipanggil ar-raja'u, iaitu mengharap. Jadi dalam solat, Imam Ghazali kata kena ada unsur-unsur ni. Nah, yang pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, at-tafahum, faham. Yang ketiga, at-ta'zim, mengagungkan Allah. Yang keempat, al-haya'u, malu. Ya. Yang kelima, al-haibah, awil khawf, iaitu rasa takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah ar-raja, mengharapkan sembahyang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan dimasukkan ke syurganya. Ya. Nah, jadi ada lagi 3 minit, saya baca lagi ni. Dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamak ninah dan jangan engkau pakukkan ataupun patuk seperti pakuk ayam. Maknanya tak nak cepat. Maka tiada sah sembahyang kerana tamak ninah itu rukun sembahyang. Orang yang pakuk ataupun seperti ayam patuk padi, tak ada tamak ninah, maka dia kata solatnya tidak sah. Kerana apa? Di sisi imam kita, tamak ninah itu merupakan rukun. Tetapi dia bukan rukun yang diasingkan, dia rukun bersekali. Rukuk berserta tamak ninah. Iktidal berserta tamak ninah. Dia tak ada tamak ninah berasingan. Ya? Okey. Tiada sah sembahyang sama ada solat fardunya atau sunatnya dengan ketiadaan tamak ninah. Kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan khusyuk di dalam sembahyangnya itu, ialah yang dinamakan orang mencuri seperti barang yang disebut pada hadis. Ada hadisnya. Dalam kitab ni tak ada hadis, tapi nanti saya akan tulis hadis tu. Maknanya orang yang tidak ada tamak ninah pada sembahyangnya, Nabi SAW menyatakan seperti mencuri dalam sembahyang. Ya. Jadi sekadar itu saja. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina uftal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yustama'u la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.